Baik, belanjawan membawa satu istilah sebagai rancangan perbelanjaan wang. Dari aspek sebuah negara, belanjawan ni dia maksud yang lebih luas lah. Jadi Buckhead mengatakan belanjawan sebagai the way in which revenues and expenditure are grouped for decision making. Jadi secara umumnya dekat Malaysia ni belanjawan merupakan satu perancangan tentang hasil dan perbelanjaan negara tahunan kewangan. Jadi hasil dan perbelanjaan tahunan negara lah tertentu yang biasanya dibentangkan oleh Parlimen dekat Parlimen oleh Menteri Kewangan. Jadi setiap tahun kerajaan akan membelanjakan tabung kewangan negara bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Okey, belanjawan negara 2022. Bajet 2022 ni yang telah dirangka oleh pelbagai doktrin politik yang terlibat sama ada pihak kerajaan maupun pembangkang yang telah membuktikan bahawa pelaksanaan belanjawan ini kat negara kita ni menerima daripada pelbagai sudut pandangan. Oleh itu, jadi pembentangan bajet 2022 ni telah mengekalkan tradisi keterbukaan, iaitu terhasil daripada perbincangan lebih daripada 30 sesi kumpulan fokus dan 50,000 cadangan yang terima daripada maklum balas portal bajet 2022. Akibat penularan COVID yang meragut ribuan nyawa telah menjadi asbab utama ekonomi dunia susut oleh kerana pelaksanaan lockdown demi mengurangkan kadar keberjangkitan ni lah. Jadi negara kita turut terkesan lah dengan gelombang tersebut. Jadi kerajaan telah melakukan pelbagai langkah terutamanya dalam menyalurkan dana kepada rakyat yang terkesan, ada yang tak dapat bekerja sebab wabak ni, macam tu. Seterusnya, pembentangan bajet tersebut adalah memfokuskan kepada 3 paksi utama, iaitu memperkukuhkan pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. 6 matlamat daripada 3 aspek tersebut ialah untuk mensejahterakan rakyat, memastikan perniagaan yang berdaya tahan dan memastikan ekonomi dalam keadaan makmur dan mampan. Seterusnya, bajet 2022 juga dikategorikan sebagai rancangan Malaysia ke-12 yang telah menjadi kesinambungan daripada pakej rancangan dan ekonomi negara. Berdasarkan daripada bajet 2022, ia turut menyediakan sejumlah 332.1 bilion ringgit dan ia merupakan peruntukan tertinggi berbanding daripada bajet sebelum-sebelum ini. Seterusnya, penambahbaikan belanjawan negara bagi 2022 memberi sokongan tinggi dalam sektor kesihatan negara. Pihak kerajaan dan pihak berkaitan perlu mengawasi harga kawalan bagi melakukan langkah pengesahan tersebut sama ada individu maupun ke atas klinik tertentu. Syarikat dan peniaga kecil bahkan membantu dalam usaha kerajaan meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, agensi yang berkaitan perlu mengawasi dan mempunyai sistem yang kukuh dan data yang lengkap dalam menyalurkan sumbangan kerajaan. Kemaslahatan yang berlaku perlu diminimumkan dan produktiviti hendaklah dimaksimumkan agar ekonomi negara sentiasa berada di paras yang stabil dan kukuh. Okay. Kemudian kita akan masuk kepada belanjawan negara Brunei pada tahun 2022. Yang pertama, Majlis Mesyuarat Negara iaitu MMN Negara Brunei telah meluluskan sebanyak $5.7 bilion dalam analisa belanjawan pada tahun 2022 dan juga 2023. Dan yang kedua, impak daripada penularan wabak COVID-19 pada tahun yang lalu, ia telah menjejaskan sektor ekonomi secara global serta aktiviti sosial di negara tersebut. Kemudian yang ketiga, pada 3 April 2021, Kerajaan Brunei telah mempertingkatkan program vaksinasi kebangsaan dalam usaha untuk mengurangkan kadar jangkitan virus tersebut daripada tersebar kepada orang ramai. Kemudian yang terakhir iaitu hasil
daripada belanjawan pada tahun kewangan 2021 dan juga 2022. Ia telah memberikan kesan yang positif berbanding dengan tahun sebelumnya. Oleh kerana sektor ekonomi dapat dijalankan seperti sedia kala lantaran dengan situasi penularan wabak COVID-19 semakin berkurangan. Kemudian kita lihat kepada penambahbaikan belanjawan negara Brunei pada tahun 2022. Yang pertama sekali iaitu mempertingkatkan mutu dan aktiviti pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, memfokuskan terhadap faktor kesihatan rakyat. Yang ketiga, memberi imbuhan kepada rakyat supaya percambahan ekonomi dapat dilaksanakan dalam negara. Dan yang terakhir iaitu belanjawan negara Brunei pada tahun 2022 bertindak sebagai langkah pemulihan kembali ekonomi negara setelah berlaku penularan wabak COVID-19 ataupun COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jami bin Mahazir, nombor metrik 284075. Tujuan Malaysia dan Brunei memilih memberi tumpuan kepada aktiviti tersebut. Malaysia memberi tumpuan kepada aktiviti tersebut dengan tujuan untuk memulihkan sektor ekonomi negara dan rakyat secara amnya. Pembentangan bajet juga berteraskan 3 paksi utama iaitu memperkukuhkan pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Matlamat daripada 3 aspek tersebut ialah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat selepas pandemik COVID-19 yang melanda, mengukuhkan perniagaan serta memastikan peluang kerja baru terus wujud dan memastikan ekonomi negara sentiasa dalam keadaan makmur dan terus meningkat. Kesimpulan, COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia menyebabkan seluruh negara melaksanakan dasar kawalan seperti penutupan sementara aktiviti ekonomi, menghadkan pergerakan dan penjarakan fizikal dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Kerajaan bertindak melaksanakan dasar-dasar bagi membantu rakyat daripada terkesan. Kita sebagai masyarakat yang memegang 5 asas prinsip rukun negara semestinya perlu menyambut baik inisiatif yang diberikan supaya terlaksana dengan baik dan mencapai objektif yang diinginkan. Yang terakhir, dengan perancangan dan pelaksanaan dasar-dasar terutamanya pelanjawan yang terkawal, dijangka Malaysia akan terus menjadi pertumbuhan pembangunan yang pesat dan menjadi sebuah negara maju dan dinikmati setiap rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.